10, subjek Foundation of Education MSD 2 akan membuat satu pembentangan berkaitan dengan assignment terakhir kami, iaitu pengurusan emosi dalam kalangan guru dan pelajar di sekolah dalam konsep sesi termobat. Okey, baik. Saya Siti Hasnita binti Jenis, nombor metrik MS 24052776. Seterusnya, Nama saya Risma binti Kiraman, nomor metrik MS 240527706. Seterusnya, Saya Nurfara Tika binti Zulkifli, nomor metrik MS 2409301111. Seterusnya, saya Febriani Kiran Amir, nomor metrik MS 2405.27647. untuk memulakan kemampuan kita pada hari ini, saya ingin mengajukan kepada saudara Ain, boleh berikan sedikit tentang pengenalan pengurusan emosi dalam kalangan guru dan pelajar di sekolah. Oke, bagi pengenalan pengurusan emosi dalam kalangan guru dan pelajar, kemahiran ini penting untuk kesejahteraan mental, komunikasi berkesan, dan suasana pembelajaran kondusif. Dengan emosi yang terkawal, guru dan pelajar dapat menghadapi cabaran pendidikan dengan lebih matang dan berkesan. Itu saja pengenalan ini. Seterusnya, okey, seterusnya boleh terangkan tentang peranan guru di sekolah? peranan guru di sekolah penting dalam membentuk sosial dan kecemerlangan pelajar di sekolah. Selain menyampaikan ilmu, mereka juga menjadi pembimbing akademik dan sosial, memastikan disiplin pelajar serta menerapkan nilai-nilai murni seperti kejujuran dan hormat menghormati. Dengan bimbingan yang berhikmah, guru dapat melahirkan pelajar yang berakhlak mulia dan berdisiplin tinggi. Selain itu, guru juga bertindak sebagai motivator dengan memberikan dorongan kepada pelajar yang menghadapi kesukaran dalam pembelajaran. Mereka juga berusaha meningkatkan kemahiran diri dan bekerja sama dengan ibu bapa demi masa depan pelajar. Itu saja untuk peranan guru di sekolah. Soalan seterusnya. Soalan saya, apakah kepentingan pengurusan emosi untuk guru dan pelajar? Pengurusan emosi amat penting bagi guru dan pelajar karena guru yang bijak mengawal emosi dapat berkomunikasi dengan baik dan menjadi teladan kepada pelajar. Bagi pelajar, kemahiran ini membantu mereka mengurus tekanan akademik dan meningkatkan daya tumpuan. Pengurusan emosi yang baik mewujudkan hubungan positif antara guru dan pelajar sekaligus membentuk suasana pembelajaran yang kondusif dan harmoni. Itu saja kepentingan emosi. Seterusnya, saya ingin mengajukan soalan kepada saudari Yasmita. Apakah kemahiran pengurusan emosi utama untuk guru? Okey, baik. Bagi soalan ini, pengurusan emosi yang baik adalah elemen penting bagi memastikan guru dapat menjalankan tugas mereka secara profesional dan juga berkesan. Okey, dalam persekitaran sekolah yang mencabar, guru-guru ni perlu memiliki beberapa kemahiran utama dalam pengurusan emosi untuk mengawal tekanan serta membina hubungan yang positif dengan pelajar dan juga rakan-rakan sekerjaan. Okey, salah satu kemahiran utama ialah kesedaran pendiri. Kesedaran pendiri itu ialah keupayaan guru untuk memahami emosi mereka sendiri, macam mana mereka faham mereka sedih ataupun gembira ataupun rasa marah. Okey, serta apa kesannya terhadap pengajaran dan juga interaksi dengan rakan sekerja. Okey, dengan kesedaran pendiri ini, guru dapat mengurus perasaan negatif agar tidak menjejaskan suasana pengajaran dan juga suasana dalam kawasan kerjaan. Okey, yang kedua adalah kawalan pendiri juga, tapi ini yang tadi adalah kesedaran pendiri, yang ini adalah kawalan pendiri. Yang penting bagi membolehkan guru dan pelajar bertindak secara rasional dalam situasi tekanan tinggi lah. Contohnya kalau dekat sekolah ni kan banyak cabaran yang perlu dihadapi, terutamanya murid-murid yang nakal. Jadi guru perlu tahu macam mana kawalan pendiri itu dia dapat kawal. Seterusnya ialah empati. Empati ini membolehkan guru memahami perasaan dan juga keperluan pelajar, sekaligus dia membantu dalam membimbing mereka secara lebih berkesan. Contohnya ada murid yang merasa sedih ataupun
Jadi guru boleh memberikan motivasi untuk bersemangat semula untuk belajar. Oke, yang seterusnya adalah kemahiran sosial, yaitu penting untuk membina hubungan yang baik dengan pelajar dan juga rekan sekerja. Kemahiran ini penting sebab kalau tidak ada kemahiran sosial itu, otomatik dalam kalangan sekolah itu akan jadi vibe yang negatif kan. Jadi itulah penting. Dan akhir sekali adalah daya tahan emosi yang penting untuk membantu guru mengekalkan motivasi dan ketahanan mental dalam mencabar harian di sekolah. Sebab dekat kerja ini ada yang dibagi beban yang terlalu tinggi, ada yang dibagi tanggungjawab terlalu tinggi. Jadi daya tahan emosi itu sangat penting untuk mengekalkan kesejahteraan emosi kita. Baik, soalan seterusnya. Bagaimana pula pengurusan emosi guru di sekolah? Okey, baik. Soalan itu baik. Okey. Pengurusan emosi guru di sekolah ini pun sangat penting untuk memastikan guru-guru dapat menjalankan tugas yang berkesan serta mewujudkan situasi yang positif. Okey, guru ni dia sering berhadapan dengan pelbagai cabaran di sekolah, termasuk tekanan kerja, disiplin pelajar, tanggungjawab pentadbiran yang diberikan oleh guru besar atau pemantauan. Okey, oleh itu kemahiran mengurus emosi dapat membantu mereka menangani tekanan dan juga mengekalkan motivasi dalam profesi sebagai seorang guru di sekolah. Okey, di sini saya akan bagi dalam 4 poin utama untuk pengurusan emosi guru di sekolah. Okey, yang pertama adalah kesedaran diri juga, di mana guru-guru perlu faham emosi mereka sendiri dan bagaimana mereka mempengaruhi interaksi dengan pelajar dan rakan sekerja. Jadi kalau mereka faham, sedar diri mereka sendiri macam mana, kan? Mereka tahu mereka ni jenis yang cepat marah, mereka tahu mereka jenis yang cepat gembira. Jadi mereka dapat kawal kesedaran diri mereka. Okey, selain itu adalah kawalan pendiri. Di sini guru membolehkan mereka mengawal reaksi terhadap situasi yang mencabar, seperti menangani pelajar yang susah dikawal, ada yang belajar nakal di dalam kelas tanpa bertindak secara impulsif lah. Contohnya murid ini nakal, jadi kalau guru itu tidak ada kawalan pendiri, secara otomatik dia akan bertindak secara melulu merontan pelajar itu dan akan dikenakan tata tertib kan. Jadi disebab itu kawalan pendiri itu sangat penting sebagai seorang guru. Okey, seterusnya adalah empati. Empati ini penting untuk membantu guru memahami keperluan pelajar dan untuk memberi bimbingan serta motivasi yang sesuai. Contohnya pelajar ini ada masalah dalam akademik, jadi guru perlu ada sifat empati itu. Sifat empati itu akan membantu memahami pelajar mereka ini ada masalah. Jadi sebagai seorang guru kita ini bertanggung jawab untuk memberi sedikit bimbingan dan motivasi mendengar masalah murid itu. Kita tidak membiarkan murid itu terhanyut begitu saja dalam pendidikan dan akademik mereka. Dan yang terakhir adalah daya tahan emosi. Ini membolehkan guru menghadapi cabaran harian tanpa putus asa. Sebab sekolah juga perlu menyediakan sokongan profesional seperti latihan pengurusan stres dan sesi konseling. Di sekolah ini bukan murid saja yang perlu konseling, tetapi guru pun memerlukan konseling sebab yalah guru ini pun manusia juga kan. Jadi bagi membantu guru menangani tekanan dan juga yang lebih berkesan lah untuk daya tahan emosi guru ni, sebab guru ni bukan setakat mau hadapi pelajar saja, tapi ada beban kerja yang terlalu tinggi kan. Okey, dengan pengurusan emosi yang baik, guru dapat meningkatkan kesejahteraan diri, dapat meningkatkan kualiti pengajaran serta pembelajaran di sekolah. Okey, soalan seterusnya. Okey, soalan bagaimana pengurusan emosi pelajar di sekolah? Okey, ini soalan tentang pengurusan emosi pelajar di sekolah kan? Okey, pengurusan emosi pelajar di sekolah ini memainkan peranan yang sangat penting dalam membantu perkembangan
perkembangan akademik dan sosial mereka. Jadi, emosi yang stabil ini membantu pelajar lebih fokus dalam pembelajaran serta membina hubungan yang positif dengan rakan dan juga guru. Jadi, sekolah perlu memastikan pelajar ini mempunyai kemahiran mengurus emosi dengan baik untuk menghadapi cabaran seharian di sekolah. Okey, di sini saya akan memberi 4 juga, di mana salah satu kemahiran penting iaitu kesedaran diri juga, di mana pelajar ini perlu mengenal pasti dan memahami emosi mereka di sekolah lah. Lepas tu, kesedaran ini membantu mereka mengawal reaksi terhadap situasi yang mencabar. Contohnya, tekanan sukan yang terlalu tinggi, tekanan badan kerja sekolah yang berburi. Jadi mereka perlu ada kesedaran itu untuk mengawal perasaan mereka agar tidak stres lah. Seterusnya ialah kawalan kediri yang membolehkan pelajar mengurus tekanan dalam di sekolah untuk mengelakkan tindakan impulsif yang boleh menjejaskan pembelajaran mereka. Contohnya, kerja rumah ini terlalu banyak atau rakan-rakan mereka tidak baik untuk mereka. Jadi mereka perlu tahu macam mana untuk urus benda itu agar tidak menjejaskan akademik mereka. Kalau stres, mereka perlu tahu macam mana untuk kawan sendirilah diri mereka tu. Okey, yang seterusnya adalah empati. Empati ini juga penting dalam membentuk hubungan sosial yang baik, kerana pelajar ni dia memahami perasaan orang lebih, cenderung untuk bekerja sama dan mengelakkan konflik lah. Sebab pelajar-pelajar di sekolah ada kadang-kadang guru akan membuat satu aktiviti PAK 21 kan di dalam kelas, buat kumpulan macam dalam kelas guru akan buat satu aktiviti berkumpulan di mana pelajar-pelajar ini perlu bersosial dengan orang lain. Jadi mungkin orang akan nampak kawan mereka ni sedih ataupun kurang dalam pembelajaran itu. Jadi kita murid-murid perlu membantu rakan-rakan mereka yang lemah. Okey. Seterusnya ialah sekolah juga perlu memberi sokongan psikososial melalui guru-guru bimbingan konseling lah, seperti program kesihatan mental serta aktiviti kurikulum yang dapat membantu pelajar mengurus emosi mereka secara positif. Contoh aktiviti itulah membuat ceramah-ceramah supaya pelajar dapat kawal emosi mereka kan. Okey, dengan pengurusan emosi yang baik, pelajar bukan saja dapat mencapai kecermanan akademik, tetapi juga dapat menjadi seorang individu yang matang dan berdaya tahan dalam kehidupan seharian mereka sebagai seorang pelajar. Okey, itu saja dari saya. Saya ingin memberikan soalan kepada saudari Karen. Boleh terangkan cabaran yang dihadapi oleh guru pada abad ke-21? Okey, pada abad ke-21 peranan guru semakin mencabar dengan perubahan pesat dalam teknologi, kepelbagaian latar belakang murid dan juga peningkatan beban kerja. Yang pertama, perkembangan teknologi dalam pendidikan mengubah cara guru mengajar. Mereka perlu menguasai platform digital, kecerdasan buatan dan e-pembelajaran untuk meningkatkan keberkesanan pengajaran. Namun, tidak semua guru mendapat latihan yang mencukupi dan menyebabkan jurang kemahiran dan tekanan untuk sentiasa menyesuaikan diri. Masalah teknikal seperti sambungan internet yang lemah dan kekurangan pelatih murid turut menyukarkan proses pembelajaran. Selain itu, kepelbagaian latar belakang murid juga menjadi cabaran. Guru perlu memastikan setiap murid tanpa mengira etnik, budaya atau tahap sosioekonomi mendapat pembelajaran yang adil dan berkesan. Namun perbezaan tahap pemahaman dan gaya pembelajaran boleh menyebabkan jurang pencapaian akademik. Oleh itu, latihan dalam pedagogi inklusif dan sokongan sekolah amat diperlukan. Di samping itu juga beban kerja guru semakin meningkat. Selain mengajar, mereka juga perlu menguruskan tugas pentadbiran, laporan akademik dan aktiviti kurikulum. Tekanan kerja yang tinggi boleh menyebabkan keletihan emosi dan mengurangi motivasi mengajar. Dan tanpa mekanisme sokongan yang baik, guru berisiko mengalami burnout. Saya ingin bertanya, apakah cabaran yang dihadapi oleh guru pada era pasca COVID-19?
ini membawa cabaran yang besar kepada guru, terutamanya dalam pembelajaran hybrid, kesehatan mental, dan penglibatan murid. Yang pertama, pembelajaran hybrid memerlukan guru menguasai teknologi dan menyesuaikan bahan pengajaran untuk kedua-dua mod. Namun, tidak semua murid mempunyai akses yang sama kepada teknologi, terutama di kawasan luar bandar, dan kekurangan latihan serta sokongan teknikal juga menyukarkan guru dalam memastikan pengajaran yang berkesan. Yang kedua pula, kesehatan mental guru semakin terjejas akibat tekanan menguruskan pembelajaran dalam talian. Kebimbangan keselamatan dan beban kerja yang meningkat menyebabkan ketidakseimbangan antara kerjaya dan kehidupan pribadi, juga menyebabkan ramai guru mengalami keletihan emosi ataupun burnout. Oleh itu, sokongan psikososial yang macam yang kita cakap tadi, seperti konseling dan pengurusan tekanan amat diperlukan. Dan ketiga, penglibatan murid dalam pembelajaran menurun akibat kurang interaksi sosial dan motivasi belajar yang rendah. Guru perlu menerapkan kaedah lebih interaktif seperti gamifikasi dan pembelajaran berbasiskan proyek. Selain itu, cabaran dalam menilai tahap pemahaman murid dalam talian boleh diatasi dengan penilaian alternatif seperti kuis dan pembentangan video. Baik, soalan seterusnya, apakah pesan pengurusan emosi terhadap ketahanan guru? Oke, soalan yang baik. Pengurusan emosi yang baik memang memainkan peranan yang penting dalam ketahanan guru menghadapi cabaran pendidikan. Yang pertama, kepentingan kemahiran pengurusan emosi. Kemahiran mengurus emosi membantu guru mengawal tekanan dan bertindak lebih rasional dalam diri kerja. Dengan emosi yang stabil, guru dapat membuat keputusan bijak, mengelakkan tindak balas impulsif, serta membina hubungan yang baik dengan murid dan rekan sekerja. Yang kedua pula, hubungan antara emosi dan kecakapan pengajaran. Kecakapan pengajaran juga bergantung pada kestabilan emosi guru. Mereka yang dapat mengawal tekanan lebih kreatif, fleksibel, dan bermotivasi dalam pengajaran akan mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kondusif serta meningkatkan pencapaian akademik murid. Yang terakhir yaitu peranan sokongan sosial dalam ketahanan guru. Sokongan sosial dari rekan sejawat, pihak sekolah, dan keluarga sangat penting. Guru yang mendapat sokongan emosi berasa lebih dihargai dan mampu mengurus tekanan kerja dengan lebih baik. Program konseling dan latihan pengurusan stres juga membantu meningkatkan daya tahan mereka dalam profesi ini. Itu saja. Terima kasih. Oke, Saudari Risma, saya boleh Anda terangkan bagaimanakah pesan pengurusan emosi terhadap pelajar? Oke, terima kasih. Yang pertama adalah pesan pengurusan emosi terhadap pelajar adalah peningkatan prestasi akademik. Pengurusan emosi yang baik membantu pelajar mengawal tekanan dan menumbuhkan perhatian, meningkatkan pemahaman serta prestasi akademik. Kemahiran ini membolehkan pelajar menghadapi cabaran pembelajaran dengan lebih yakin, menggalakkan inisiatif dalam pengajian, serta menyumbang kepada pencapaian keputusan pemeriksaan yang lebih baik dalam perkembangan intelektual. Yang seterusnya adalah pembangunan kemahiran sosial. Pelajar yang mampu mengurus emosi lebih berkomunikasi secara berkesan dan menyelesaikan konflik dengan baik. Ini memupuk hubungan positif dengan rekan-rekan sebaya serta guru, di mana mereka memperbaiki kerjasama dalam kumpulan serta meningkatkan empati. Kemahiran sosial yang kukuh membantu pelajar menyesuaikan diri dalam berbagai situasi dan menyokong perkembangan personality yang seimbang. Yang terakhir adalah kesejahteraan emosi dan mental. Keupayaan mengurus emosi, mengurangi stres, dan meningkatkan kestabilan mental pelajar. Mereka lebih tenang menghadapi cabaran akademik, menjadikan suasana pembelajaran lebih kondusif. Kesehatan mental yang baik memotivasikan pelajar, memperbaiki kreativiti, dan meningkatkan keyakinan diri. Seterusnya membantu mereka menghadapi cabaran kehidupan dengan lebih berkesan. Saran seterusnya. Oke, soalan saya. Apakah strategi untuk membangunkan kemahiran pengurusan emosi? Antara strategi yang membangunkan pengurusan emosi dengan lebih
baik. Yang pertama adalah pendidikan emosi di sekolah. Pendidikan emosi di sekolah membantu pelajar mengenal pasti dan memahami perasaan mereka. Modul kesedaran emosi dan teknik relaksasi mengajar mereka mengendalikan stres. Guru dan konselor memainkan peran penting dalam menyampaikan ilmu serta sokongan emosi, membentuk pelajar yang lebih matang dan berkeyakinan dalam menangani cabaran. Yang kedua adalah aktiviti pengajaran interaktif. Aktiviti seperti role play dan simulasi membantu pelajar mengamalkan pengurusan emosi secara langsung. Mereka belajar mengenal pasti punca stres serta cara mengatasinya dalam persekitaran terkawal. Guru sebagai fasilitator membimbing perbincangan, meningkatkan kesedaran emosi, serta memupuk kemampuan komunikasi dan kerjasama dalam kalangan pelajar. Akhir sekali adalah penglibatan ibu bapa dan komuniti. Kerjasama antara sekolah, ibu bapa, dan komuniti menyokong perkembangan emosi pelajar. Hal ini karena program seperti bengkel dan seminar meningkatkan kesadaran ibu bapa dalam membantu anak mereka mengurus perasaan. Sokongan komuniti memperkukuh keyakinan pelajar, meningkatkan prestasi akademik, serta mendorong kreativiti dan inovasi dalam kehidupan mereka. Oke, berdasarkan keseluruhan, boleh berikan kesimpulan berkaitan dengan tajuk yang kita bincangkan pada hari ini. Oke, kesimpulan secara keseluruhan tentang perbincangan kita pada hari ini adalah pengurusan emosi yang baik penting bagi guru dan pelajar dalam menghadapi cabaran pendidikan yang modern. Ia meningkatkan ketahanan mental, kesejahteraan, dan keberkesanan pembelajaran. Dengan strategi yang berkesan, dengan pengurusan emosi yang baik, dengan strategi yang ada, sekolah dapat mewujudkan persekitaran positif yang membantu perkembangan akademik, sosial, dan pribadi pelajar secara menyeluruh. Oke, itu saja sesi kemudian kita pada hari ini.